الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama bertadabbur dengan suratul Sajdah. Tabaan suratul Sajdah, program bacaan hari ini kita ni adalah daurah untuk bulan Ramadan. Jadi kita akan tengok dengan qadar yang sesuai, kita akan syarahkan dengan qadar yang tersebutlah. Tapi dengan selayaknya dia adalah tafsirun nasafi. Wahakala. Jadi mungkin kita akan tobik, kita akan banyak gitulah. Faham? Supaya walaupun kita laju, kefahaman kita tu terjaga. Okey? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Suratul Sajdah. Mengikut adah Syekh Abdul Fattah Al-Awari hafizahullah ta'ala, yang kita belajar kitab ni adalah daripada dia. Syekh biasa akan baca dulu ayat Al-Quran yang dia nak syarah pada hari tersebut. Ikutlah dia nak syarah setakat mana. Jadi sebelum start dars tu dia akan baca dulu dengan qadar tersebut. Tamam? Baik. Jadi qulna bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Jadi insya-Allah jika sempat sampai situ kita habiskan setakat. Faham? Cuma hari ni kita nak buat mula dulu dah. Suratul Sajdah ini antara nama kepada surah ini. Dan dipanggil Suratul Sajdah kata ulama kerana disebutkan padanya ayatus sajdah. Antara ulama yang sebut perkataan ini minal mutaakhirin adalah Al-Imam As-Sawi. Al-Imam As-Sawi sebut di dalam hasyiah dia bahawasanya dipanggil surah Sajadah itu dengan surah Sajdah li'annahu dzukira fiha ayatus sajdah. Disebutkan padanya ayatus sajdah. Maka melihat kepada illah Al-Imam As-Sawi, mana-mana ayat yang disebutkan apa? Ayatus Sajdah, maka kita boleh panggil Suratul Sajdah. Nampak tak tu? Tapi Suratul Sajdah yang menjadi apa? Asal ataupun yang berlaku, yang kita kata pensyariatan padanya pada sudut apa? Asalnya, umumnya adalah Suratul Sajdah yang kita nak baca ni. Boleh? Dipanggil juga dengan surah Al-Mujarribah. Dipanggil juga dengan surah Al-Mujarribah. Habis tak kata? Tulis sikit situ Suratul Sajdah. Apa antara ilmu yang kita kena tahu bila kita baca tafsir adalah ilmu tanasubis suwar. Ilmu
tanasubis suwar, yakni munasabah di antara surah-surah. Dan untuk masalah tanasubis suwar ni, antara kitab yang boleh kita dahulukan untuk kita mengetahui tanasubis suwar adalah tafsir Ar-Razi, Tafsirul Kabir. Antara kitab yang menceritakan tanasubis suwar di dalam bentuk yang senang dan mudah faham. Bahkan kalau kita tengok tu nampak poin selalu. Boleh. Hadhihi suratu munasibatul lima qablahu wa lima ba'dahu ila akhirih. Itu uslub al-Imam Ar-Razi. Boleh. Cuma dhabit yang kita nak minta tulis ni adalah dhabit yang kita ambil dan kita tengok daripada beberapa tafsiran. Cuma umdahnya antum boleh tengok di dalam tafsir Ar-Razi. Tulis itu pada surah As-Sajdah, walamma zakarallahu ta'ala fi suratil mutaqaddimati wa hiya suratul Luqman. Luqman. Dalilal wahdaniyati. Wal hashra. Wa khatama as-surata bihima. Bada'a bayanar risalati fi hazihi surati. Bada'a bayanar risalati fi hazihi surati. Intaha Ar-Razi wa ghairihi ma'a ziyadah. Intaha Ar-Razi ma'a ghairihi bi ziyadah. Boleh? Apa ada? Qala al-musannifu suratus sajdah. Jadi surah Sajdah ni apa perkaitan dia dengan suratul Luqman? Ayat surah Luqman dia menceritakan dua benda utama, dua cerita utama. Pertama dalilul wahdaniyah, yang kedua al-hashr. Al-hashr. Perhimpunan pada hari kiamat nanti. Boleh. Maka wahdaniyah dengan al-hashru tersebut, wahdaniyah adalah setengah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Dan apa? Al-hashru pula adalah setengah daripada sam'iyat. Maka perkara ini yakni antara jalannya untuk kita tahu dia, ini tahu dan kita dapat perinci berkaitan dengan wahdaniyah, dan kita tahu perkaitan dengan sam'iyat adalah dengan cara kita sabitkan risalah, ini kerasulan baginda Nabi SAW. Nampak tu? Kerana dapatnya berita berkaitan dengan sam'iyat adalah dengan al-khabarus sadiq. As-sadiq. Dan setengah daripada al-khabarus sadiq adalah khabarur rasul. Khabaru ar-rasul. Khabar yang benar. Kita panggil dengan khabarur rasul. Ada dua. Al-khabarul mutawatir dengan al-khabarul rasul. Sah? Yang disertakan dengan apa? Dengan mukjizat sebagai penetap kepada benarnya risalah tersebut. Boleh? Begitu juga tafsilan berkaitan dengan wahdaniyah. Tafsilan berkaitan dengan wahdaniyah itu diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Dan wahdaniyah kita telah maklum setengah daripada usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka barang siapa yang menolak wahdaniyah dengan mengatakan Allah Ta'ala itu ataupun Tuhan itu dua, lebih daripada satu dan sebagainya daripada mana-mana surah apa yang menafikan wahdaniyah, maka jatuhlah dia di dalam kekufuran. Jadi macam mana kita nak sampai kepada mengisbatkan wahdaniyah dan mengisbatkan al-hashr setengah daripada sam'iyat?
Bahkan kita kata ini adalah kaedah umum untuk mengisbatkan as-sam'iyat dan mengisbatkan dan mengetahui tafsilan di dalam bab ilahiyat adalah dengan kita mengimani apa kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga para nabi dan rasul-rasul yang lain, yakni mengisbatkan nubuwatihim dan mengisbatkan risalatihim. Jelas dah tu? Maka di manakah cerita berkaitan dengan kerasulan baginda Nabi dan rasul-rasul yang lain dan nubuah nabi-nabi yang lain? Di dalam suratul Sajdah. Jadi suratul Sajdah bukan cerita pasal ayat sejadah saja. Kunci utama adalah suratul Sajdah, boleh, atau kita kata antara kunci adalah apa? Risalah kerasulan. Boleh habis dah kata. Qala al-musannifu suratul Sajdah makkiyatun, adalah surah makkiyah. Boleh, surah makki. Taban tafsir yang makkiyah seperti mana kita maklum, ulama khilaf pada mentafsirkan makkiyah dan madaniyah, dan pendapat yang paling kuat pada mentafsirkan makkiyah dan madaniyah adalah ma nazalat qabla al-hijrah. Betul? Ma nazalat qabla al-hijrah, seperti mana kita telah belajar dan kita telah maklum sebelum-sebelum ini. Boleh? Qala al-musannifu, baik, wahya, dan bermula ia suratul Sajdah ni, dan bermula ia suratul Sajdah ni tadi apa? Salasuna ayatan, ada 30 ayat. Boleh? Ada 30 ayat. Boleh. 30 ayat ni adalah mengikut nuskah Madinah dan nuskah Kufah. Boleh. Kalau kita tengok kan, kita belajar kita ada nuskatul imam, betul tak? Nuskatul imam. Jadi 30 ayat ni adalah berdasarkan apa? Nuskah Madinah dan nuskah Kufah. Boleh dah? Adapun di dalam nuskah Basrah, maka dia adalah 29 ayat. Boleh? Nampak tak tu? Dia adalah 29 ayat. Jadi ayat yang manakah yang menjadi khilaf di antara dua nuskah ini? Boleh? Ayat yang ke-10 daripada suratul Sajdah. La fi khalqin jadid. Boleh? Ayat yang ke-10 di dalam suratul Sajdah berlaku khilaf di antara mereka para mufassirun, adakah dia tu tadi apa? Daripada surah sejarah ataupun tidak. Boleh dah? Tu. Jelas? Baik. Lagu mana cara khilaf dia? Cara khilaf dia lebih tepat kita kata lagu ni. Yakni, adakah dia tu tadi sambungnya daripada ayat sebelum dia, ayat la fi khalqin jadid tu, adakah dia tu sambungnya daripada ayat sebelum dia, ataupun dia tu tadi adalah ayat yang suku la fi khalqin jadid saja. Nampak tak? Kalau kita tengok kan dalam ayat nombor 10, kalau sini tu wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Boleh. Maka ayat ni khilaf, dia tu tadi adalah satu ayat yang mustaqillah, ataupun dia tu tadi adalah ba'dul ayat. Nampak tak cara dia tu? Cara 29 30 tu jelas kan? Sama ada dia ayat ataupun ba'dul ayat. Jelas? Baik. Ada ke tak khilaf lain pada bilangan 30 dan 29 ni? Ada, itu disebut di dalam hasyiah-hasyiah kepada apa? Kitab-kitab tafsir. Contohnya Hasyiatul Jamal dan Hasyiatul Sawi, dan juga Hasyiatul Suyuti ala al-Baydawi, diceritakan masalah ni. Boleh? Habis. Qala al-musannifu wa qila 29 ayatan. Macam tadilah. Pada ayat nombor 10 tadi. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cerita dah di dalam pengajian tafsir Nasafi ketika surah Al-Fatihah. Boleh? Surah Al-Fatihah dan musannif sendiri cerita apa? Bagaimana khilaf ulama pada masalah menganggap basmalah itu adalah ayat daripada tiap-tiap surah ataupun tidak. Boleh? Baik, itu boleh kita tengok dalam perbahasan suratul Fatihah. Al-Imam Nasafi tafsir di sana. Qala al-musannifu
Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Alif Lam Mim. Dan tafsiran yang masyhur untuk Alif Lam Mim, seperti mana kata Al-Imam As-Suyuti, adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Boleh. Jadi sebagai kita orang yang mempelajari tafsir, dan kita tahu bahawasanya antara sya'nul mufassirin adalah mereka mengiktinab pada nak mentafsirkan ayat-ayat, maka sangat mengambil berat. Boleh. Maka kita ambil berat seperti mereka, kita katakan Allahu a'lamu bimuradihi. Ada sahaja tafsir ulama terhadap Alif Lam Mim. Boleh. Ada sahaja. Jelas dah. Lepas tu gapo tafsir dia berbeza pada tiap-tiap tempat. Berbeza pada tiap-tiap tempat, bergantung kepada ayat surah sebelum dan surah selepas, dan ayat selepas dia. Ayat sebelum boleh, dan ayat selepas dia. Boleh tak tu? Baik. Tu cara nak beza. Tu dhabit nak share tafsir kepada Alif Lam Mim. Dan sangat banyak Alif Lam Mim ini dijadikan apa? Dijadikan sebagai ayat-ayat yang nak menunjukkan kepada kebesaran dan ketinggian dan banyaknya rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau kita baca dalam wirid, kalau kita baca dalam Hizib Bahar, boleh disebut lafaz-lafaz ini disebut. Boleh dengan rahsia Alif Lam Mim, dengan penjagaan kaf ha ya ain sad, boleh wa hakadha. Mana meh? Okey. Baik. Kita baca dulu hak ni. Ala annaha ismus surati. Di atas pendapat bahawasanya ia, yakni Alif Lam Mim itu, ismus surati, boleh, isim nama bagi surah, dia itu adalah mubtada. Musannif hakikat i'rab dulu. Kita dah maklum tafsirun Nasafi adalah diambil daripada kitab Al-Kashaf dengan Al-Baydawi. Jadi pada masalah ni antum boleh tengok Al-Kashaf dengan Al-Baydawi, Az-Zarkashi dengan Az-Zamakhsyari dengan Al-Imam Al-Baydawi sama dalam masalah ni. Yakni mereka memulakan dengan i'rab. Boleh dah? Boleh rujuk. Ala annaha ismus surah. Dia itu adalah mubtada. Jadi ala tu hal kepada Alif Lam Mim. Alif Lam Mim jariyan ala annaha ismus surah. Hal keadaan kita memperlalukan dan berpendapat dia itu tadi adalah nama bagi surah, dia itu adalah mubtadaun. Jadi Alif Lam Mim itu mubtadaun tu khabar. Dah? Wa khabaruhu, dan khabarnya, yakni khabar kepada Alif Lam Mim, jika kita kata dia itu tadi adalah ismus surah, boleh? Maka khabarnya adalah tanzilul kitab. Khabarnya adalah tanzilul kitab. Boleh dah? Al-kitab tab'an muradnya adalah Al-Quran. Nanti kita ambil dulu i'rab, baru kita tafsirkan ayat ni. Boleh? Qala al-musannifu wa in ja'altaha, dan jika kamu menjadikan Alif Lam Mim ta'didan lil hurufi. Dalam setengah nuskah lil harfi. Dalam setengah nuskah lil harfi. Dah start kami kan? Lil hurufi ke lil harfi? Lil hurufi. Jamak dah. Dalam setengah nuskah lil harfi. Boleh. Tulis sikit situ. Tak tulis pada ta'didan. Kita buat ilat sikit situ. Jelas? Tulis situ liyan tabiha as-sami'u. Liyantabiha as-sami'u. Wa yasma'u ma yulqa ilayhi. Ma yulqa ilayhi biqalbin hadirin. Boleh? Biqalbin hadirin. Biqalbin
hadirin. Baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang kita dhabit ni, kita boleh kata pada tiap-tiap alif lam mim atas pendapat ta'di dan lil huruf. Boleh? Ta'di dan lil huruf. Apa maksud ta'di dan lil huruf? Yakni menganggap dan mengira dia tu tadi. Bukannya kita kata dia tu tadi adalah satu huruf. Dia tu nama surah, bukan. Bahkan dia tu tadi adalah apa? Satu ayat. Satu ayat yang kita kira ke dia tu tadi. Boleh tak? Jadi pada apa dhabit yang kita kata sini, antum boleh kata pada tiap-tiap alif lam mim lagu ni. Boleh? Jadi kita cuba datangkan ibarat dan takbir dan pendapat ulama yang jami' manik. Dengan qadar yang mampu kita lah. Boleh dalam masalah. Tab'an masing-masing surah, tiap-tiap surah ada kelebihan masing-masing dan ada tujuan masing-masing. Tafadhal. Liyantabihas sami'u. Supaya jadi sedarlah sami'. Supaya orang yang dengar ni tadi jadi sedar. Maknanya apa ni, bila kita dengar ayat-ayat lagu ni, kita kena buat rasa diri kita. Kalau kita tak boleh nak rasa lagi kan, kita kena main rasa, oh, Allah Ta'ala nak cerita benda ni. Buat kita. Allah Ta'ala nak sebut benda ni kat aku ni. Nampak dah? Gapa Allah Ta'ala nak sebut? Tanzilul kitabi minallah ila akhirih. Nampak? Wa hakadha. Liyantabiha. Fadal. Liyantabihas sami'u wa yastami'u ma Wa yasma'u. Ataupun wa yastami'u leh. Dan mendengarlah ia. Ma yulqa ilaihi biqalbin hadir. Apa yang diceritakan kepadanya itu dengan hati yang hadir. Patutlah kata tadi, bahkan para ulama sebutkan, kalulah kata kita itu bila dengar alif lam mim tu tak mari lagi, tak ada lagi hudurul qalbi, kita kena buat hadir hati kita tu. Jadi ke dia hadir. Jadi itulah tujuan alif lam mim. Boleh? Tujuan alif lam mim. Jelas Begitulah yang mana-mana surah yang ada alif lam mim. Tafadhal. Habis itu dah. Tu habis takat tu. Sambung tabik sikit. Lianna as-sami'a qad yushghilahu syai'un akhar. Wa min husnil hakimi an yuqaddima 'ala al-kalamil maqsudi hurufan kalmunabbihati liyaltafita al-mukhatabu bisababiha ilaihi. Boleh? Bisababiha ilaihi. Boleh? Wa ala hadha laysa li hadhihi al-hurufi mahallun min al-i'rabi. Li'adami tarakkubiha ma'al amili. Jelas tak? Ni, topik gini senang lah. Jadi senang antum nak buat rujukan dan sebagainya. Okey? Fadal.
لأن السامع قد يشغله Qad yushghiluhu syai'un akhar. Terkadang boleh sami' tu tadi boleh jadi menyibuklah akan dia tu tadi oleh sesuatu yang lain. Misalnya dia walaupun duk tengah baca tapi hati tu duk lain. Hati tu duk lain. Jadi dengan marinya alif lam mim ni sebagai apa? Huruf tanbih. Jadi kita tersedar. Oh, kata kita nak kena tahu maklumat baru ni. Allah Ta'ala nak cerita pasal penurunan Al-Quran yang tidak ada keraguan pada dia. Nampak? Jelas tak tu? Dan setengah daripada ketandaan dan hikmah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dia mendatangkan surah-surah dia dalam keadaan dia sendiri nak cerita gapo isi surah tu kepada kita. Sebab itulah didatangkan huruf-huruf alif lam mim. Boleh. Dan dalam keadaan dia tu tadi seperti huruf-huruf tanbih. Nampak tu? Seperti huruf-huruf tanbih. Mana kalaulah kita tengok kepada dia tu tadi huruf-huruf tanbih, siapa hak munabbih sebenar? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itulah yang tanbih ke kita. Boleh? Dan akan menyedarkan kita dengan gapo yang dia nak ceritakan. Boleh? Jadi tugas kita adalah kita kena merealisasi ke tugas adat, tugas lafaz, tugas huruf tu sendiri. Realisasi ke benda tu. Lagu mana nak realisasi ke? Bina hubungi. Tahu tu? Buat rasa. Kadang-kadang kita ni tak boleh nak rasa lagi tak? Kita bina. Alif lam mim. Duduk mata, ini kepala kau kan buat. Tadabbur. Nampak tu tadabbur. Jelas Tafadhal. لأن السامع قد يشغله شيئا آخر. شيء آخر. مفعول به هو. اوكي؟ شيء آخر. تفضل. ومن حسن حكيم. Husnil Hakim, dan setengah daripada kebaikan ataupun keelokan dan kemolekan, comelnya yang berhikmah itu Allah Ta'ala yang maha hikmah, ataupun kita kata macam kita. Mana tak? Kita nak catch up dengan orang. Lagu mana kita nak berjaya sampai ke maklumat tu tadi, suatu maklumat tu tadi dengan baik, kita tambah dulu depan. Kita tepuk meja kau masalah. Tak, kita tepuk tangan kau masalah. Dia kata, dengar ni. Lafaz dengar ni. Sah? Tu. Kalau dalam orang Mesir kan dia sebut bul laki. Sah? Tu elok dah tu. Orang panggil harfut tambih lagu tu. Jelas dah? Tu. Lagu mana kita nak terima bul laki? Kalau kita terima dengan luah kita, waktu kita ada dengan kecek, dia jadi tak masuk. Sah? Aku nak kau munda ni. Tak, tidak kita. Kalau kira, ada tak situasi tu? Sama-sama dalam luah kita. Tak, bukan semua situasi kita guna kita. Macam dia guna. Dia bulaki sama, sah? Kita guna lafaz, aku nak beritahu kamu satu benda. Kalau kita sebut, kita orang nampak pelik pula. Sah? Itu hakala murad dia. Tujuannya apa? Supaya kita sedar, dia nak benda penting ni. Jelas Tafadhal. ومن حسن الحكيم أن يقدم على كلام المقصود حروفا كالمنبهات للتفت المخاطب ليلتفت المخاطب, supaya berpalinglah oleh mukhatab bisababiha, dengan sebab huruf tersebut, ilaihi ay ilal kalami al-maksud. Jadi mana kalamil maksud? Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara ila akhirih. Jelas? Betul? Wa ala hadha laysa li hadhihi. Dan di atas pendapat ini, pendapat alif lam mim itu adalah apa? Ta'didan lil huruf. Boleh ta'didan lil huruf. Okey. Hu mahallun min al-i'rab. Tidak adalah baginya itu apa? Mahal daripada i'rab. Kenapa tak ada mahal daripada i'rab? Kerana dia tu tadi tidak tersusun daripada dia dan amil. Dan pagi tadi baru kita belajar di dalam kelas Syarah Makudi bahawasanya apa? Memanggil suatu kalimah itu dengan mu'rab ataupun mabni adalah ba'da tarkib. Boleh? Ini ba'da tarkibihi bil amil. Jelas? Nampak dah tu? Wa hakadha. Qala al-musannifu urtufi'a tanzilu. Boleh? In jawab kepada in lah. In ja'altaha ta'didan lil hurufi urtufi'a tanzil. Yakni dihukumkan dengan rafa' lah lafaz tanzil. Terjemah kita dah. Dihukumkan dengan rafa' lah lafaz tanzil.
bi annahu, dengan bahawasanya adalah dia itu. Bi annahu tu taswir kepada urtufi'ah. Taswir kepada urtufi'ah dah. Jadi pada makam tafsir ni kita terai tu, kita sebut tu kena pandai lah dah. Bila anak kata taswir kepada urtufi'ah cara takdir ke apa tu, antum kena pandai dah. Jelas? Qala al-musannifu bi annahu, dengan bahawasanya lafaz tanzil itu ialah khabaru mubtada'in mahzufin. Khabar bagi mubtada' yang dimahzuf. Khabar bagi mubtada' yang dimahzuf. Boleh? Dia tu khabar mubtada' mahzuf. Jalan dah? Tu. Qala al-musannifu au, ataupun kita kata dia tu tadi urtufi'a tanzilu bi annahu mubtada'. Jadi au tu ataf kepada khabaru mubtada'. Jelas? Jadi tanzilul kitab itu adalah mubtada'. Ni pendapat kedua. Siapa khabar kepada dia? Khabaruhu, bermula khabarnya itu, khabar bagi tanzil yang menjadi mubtada' tu adalah la raiba fi. Boleh? Ataupun ni surah ke berapa dah ni? Surah ke-4 dah. Surah yang pertama adalah alif lam mim mubtada' tanzil khabar. Surah kedua adalah apa? Tanzil adalah khabar mubtada' mahzuf. Surah ketiga adalah tanzil itu mubtada', la raiba fi adalah khabar. Surah keempat adalah yartafi'u bil ibtida'. Yartafi'u ni ataf pada kata irtafa'. Ini antara dalil kepada apa? Boleh kita ataf ke fi'il mudhari' ke atas fi'il madhi. Antara dalil kita boleh ataf ke apa? Fi'il mudhari' ke atas fi'il madhi. Boleh? Tu. Au yartafi'u bil ibtida'i, ataupun dihukumkan dengan rafa'. Yakni siapa dihukumkan dengan rafa'? Tanzil itulah. Mustatir dari yartafi'u tu balik pada tanzil. Dihukumkan dengan rafa' bil ibtida'i, yakni ala kaunihi mubtada'an. Itu maksud bil ibtida', yakni ala kaunihi mubtada'an, di atas bahawasanya dia tu menjadi mubtada', wa khabaruhu, dan khabarnya adalah apa? Min rabbil alamin. Okey, kalulah tanzil tu tadi mubtada', min rabbil alamin tu tadi adalah khabar. Tab'an khabar tu mestilah muta'alliqun bi mahzufin, sebab dia adalah khabar syibih jumlah. Okey, itu tandalah khabar tulis situ apa dah? Syibih jumlah. Jadi supaya kita tahu dan sedar kata sini ni kena ta'alluq suatu mahzuf. Jelas? Okey. Moga-moga ada di kalangan kita tak boleh hidup ke pengajian tafsir Quran ni, dan satu hari nanti di Malaysia macam Syekh Yusri. Mana kata baca ayat Quran tu syarah. Ayat Quran tu syarah. Itu masya-Allah. Sebab dia lebih kadang-kadang senang nak buat dia tu senang, tapi kena mahir lah. Kena mahir. Qala al-musannifu au yartafi'u bil ibtida'i wa khabaruhu min rabbil alamin. Okey. Jadi kalulah tanzil adalah mubtada', khabaruhu adalah khabar dia pula adalah min rabbil alamin. Okey. La raiba fihi apa? Maka musannif kata wala raiba fihi i'tiradun la mahalla lahu ay min al-i'rab. Tidak ada mahal baginya min al-i'rab. Jadi kita ni tahu maklum belaka dah. Ada beberapa perkara yang tidak ada mahal min al-i'rab. Betul tak? Kita dah belajar dah. Siapa yang belajar tangkih dah, dia patutnya ingatlah benda ni dah. Kita dah belajar dah yang ada i'rab, yang tak ada i'rab. Kalau kata tak ingat, balik tanda sini tangkih. Tulis situ tangkih, lepas tu balik rujuk. Balik rujuk. Muhasabah rujuk. Wad-dhamiru fihi, dan bermula dhamir padanya. Dan bermula dhamir pada fihi tu tadi. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Dhamir pada fihi tu raji'un ila madmunil jumlati, kembali kepada yang difahami daripada jumlah. Mafhumil jumlah, yang difahami daripada jumlah. Boleh? Tu la raiba fi. Qala al-musannifu ka'annahu qala. Boleh? Seolah-olah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata la raiba fi dhalika. Tidak ada keraguan pada ini. Boleh?
Tadi kita terjemah padanya. Nampak? Ni pada ini. Nampak? Tabaan dalam balaghah kita belajar ada beza makrifah dengan dhamir dengan makrifah dengan isim isyarat. Betul tak? Jadi kita tengok tafsir yang musannif lagu mana. La raiba fihi ay fi kaunihi munazzalan min rabbil alamin. Tu. Tidak ada keraguan lah padanya. Pada mana? Padanya. Yakni pada apa? Pada ini. Kuat tak pada ini boleh sebut ini? Kuat ah. Sebab dia ada dilalatul isyarah. Pada ni seolah-olah kita tunjuk. Pada ni la raiba fi. Atau kalau nak latih kata tak, baca sorang ke, tadabbur sorang. Dan hadis yang ana ada cerita pagi tadi ana sebenarnya masalah mengulang-ulang ayat Al-Quran. Bila nak cerita cerita bila? Anda tengok sebila? Hari ni ke? Anda tengok pada hadis mengulang-ulang ayat Al-Quran. Mana mampu? Tak apalah, mampu tak biar. Mampu. Mana tadi? Pada masalah mengulang-ulang ayat Al-Quran, baginda Nabi SAW mengulang-ulang ayat Al-Quran adalah pada ketika dia duduk sorang. Bukan dalam semaya. Nampak tak tu? Mengulang-ulang ayat Al-Quran. Bukan kata tanzil. La raiba fi, disebut pula la raiba fi dalam semaya. Dia ingat tangan pula. La raiba fi, tidak. Boleh? Hadis yang menyatakan tersebut adalah pada masalah apa? Bacaan baginda Nabi sore tadabbur Al-Quran. Boleh? Tu. Jadi bolehlah ketika kita duduk sore, dah kita nak mari rasa tu tanzilul, tak ada duduk sore dah. Dah baca Quran tu tanzilul kitabi kita sebut gitu. La raiba fi. Patut setengah-setengah kan tak boleh dengar ngaji kan. Dia faham kan dia buat gini tu dia lak kalau ayat-ayat apa? Ayat-ayat neraka kat dia lak peluh dia. Tak, hati lah tu. Tazawud tu ketika duduk. Tu cara dia. Tazawud dalam semaya, dia duduk dalam hak semaya, tak boleh litah hak tu. Tazawud ketika duduk sore dia luah sikit. Jelah? Tu kena ingat Qala al-musannifu fi kaunihi munazzalan min rabbil alamin, pada keadaannya Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan apa? Tuhan sekalian alam, yang menciptakan sekalian alam, yang mentadbirkan sekalian alam. Atau boleh terjemah lah kata dah? 3 terjemahan. Ilah dia ada cerita dalam Mulla Ali. Ada cerita dalam Mulla Ali. Li'annahu mu'jizun lil bashari. Kerana bahawasanya iaitu li'annahu tu elak kepada apa? Kalau nak kira ilah, dia bukan setakat ilah munazzalan. Kalau kita buat ilah kepada munazzalan tu tak kuat lagi. Dia kena ambil dari dia tu ilah kepada la raiba fi annahu munazzalan. Faham tu? Dia elak kepada belakang tu. Jelas tak? Dia elak kepada tidak ragulah bahawasanya Al-Quran itu diturunkan daripada Al-Quran. Bukan semata-mata dia elak kepada diturunkan. Faham tak tu? Jelas tak? Jadi kita ada dua sini. Kita boleh buat dia ni sebab kepada diturunkan saja tanpa kita mulahazah, tidak ada keraguan. Boleh? Selagi kita buat dia ilah kepada dia tu, dia tu sebab kepada tidak ada keraguan pada turunnya daripada Allah Ta'ala. Jelas? Jadi sini kita kata illatun li adamil raibi. Li adamil raibi fi kaunihi munazzalan ila akhirih. Fi adamir raibi fi kaunihi munazzalan ila akhirih. Jelas tak? Qala al-musannifu li'annahu mu'jizun lil bashari. Kerana Al-Quran itu melemahkan akan segala apa? Segala manusia. Boleh? Melemahkan segala manusia ataupun segala makhluk. Sebut bashar di sini apa adalah kerana apa? Kerana makhluk manusia ni adalah semulia-mulia makhluk. Boleh. Jadi kalau manusia tu lemah, maka apa? Maka lemah lagi lah yang lain. Khulasah dia nak kata apa? Kerana Al-Quran ini melemahkan apa? Melemahkan segala makhluk daripada mendatangkan sepertinya. Itu makna Al-Quran itu mukjizat.
Kadang setengah orang dia hurai melemahkan, kalau berhenti setakat melemahkan dia orang tak faham. Apa maksud Al-Quran tu melemahkan? Ada tu? Yakni dia tu tadi sama ada nazam dia, lafaz dia, makna dia, susunan dia, segala rahsia Al-Quran menunjukkan kepada mana-mana makhluk tidak mampu mendatangkan apa? Seperti Al-Quran. Nak mendatangkan Al-Quran tu dah lah moga Allah Ta'ala awak mari dah. Mendatangkan seperti Al-Quran tu tak boleh dah. Jelas tak tu? Nampak dah? Sebab tu setengah-setengah ayat kalau kita belajar dari ulum tafsir yang dinisbahkan kepada Al-Quran, yang warid dari hadis-hadis kan, yang dinisbahkan kepada Al-Quran, ditolak pendapat tersebut adalah kerana apa? Kerana hilangnya i'jaz. Kerana hilangnya i'jaz. Bukan pesing ayat Quran lagu ni. Cakapan lagu ni bukan pesing ayat Quran. Nampak dah? Maka ditolak hadis-hadis tersebut kerana apa? Kerana keadaan itu tadi. Kerana bukan i'jaz. Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani dia kata sekurang-kurang i'jazul Quran adalah pada an-nazm. Pada an-nazmu. Pada an-nazmu. Ini pada susunan perkataan titik Al-Quran tu. Itu sekurang-kurang i'jazul Quran. Itu pun tak mampu buat mari. Yakni apa dalam Al-Quran, dalam ayat ni disebut alif lam mim tanzil, lepas tu al-kitab. Bapa tak sebut al-kitabul munazzal. Faham tu? Bapa tak sebut al-kitabul munazzal. Kalau ikut akal kita sama tak makna? Sama. Betul? Kitab yang diturunkan, turunnya kitab. Betul? Nampak membawa kepada mafhum yang sama, tapi tak. Al-Imam Abdul Qahir kata tak sama. Boleh? Jadi sekurang-kurang mukjizatnya Al-Quran adalah pada an-nazmu. Khulasah dia, kenapa kita kena yakin kata Al-Quran ini turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana memang Al-Quran itu melemahkan akan manusia, mendatangkan sepertinya. Wa misluhu ab'adu. Boleh. Dan sepertinya boleh. Ab'adu syai'in minar raibi. Boleh. Dan sepertinya dan seperti Al-Quran terlebih jauh lah. Boleh. Ab'adu syai'in minar raibi. Daripada keraguan. Boleh. Tu. Summa adrabah. Ni. Boleh gigi ke kita ni? Kalau berti ni nampak macam berti tengah jalan tak? Tulis itu. Summa adraba ay. Al-muradu bihi huna. Al-muradu bihi dari kurungnya bid-darbi. Tarkil awwali wal akhdhu. Tarkul awal wal akhdhu fima huwa ahammu. Boleh? Fima huwa ahammu. Anda cuba terai dulu, kalau tak ada kita tabik sini. Baik. Maka Allah Ta'ala dia bukan nak berhenti setakat tu. Tengok ini uslubul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak cerita lagi bahawasanya bukan setakat perkara kita sebut tadi, qadiyah meyakini bahawasanya Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan semata-mata ayat gini. Bahkan ambillah contoh, mu tengoklah apa yang disebut oleh puak-puak kafir. Apa yang disebut oleh puak-puak kafir? Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika ila akhirih. Nampak? Jadi cara kita meyakini sesuatu, dengan kalau kita ambil sesuatu tu tadi, kita kata, oh, aku beriman dengan hak ni. Sama tak dengan kalau kita apa? Aku beriman dengan hak ni dan aku yakin kata hak ni salah. Sama tak? Makam dia tak sama. Faham tu? Tak sama.
Sebab tu bila kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala, kita belajar Allah Ta'ala itu wujud, kita menafikan Allah Ta'ala itu tiada. Sebab cara berimeh kalau kita hanya yakin Allah Ta'ala itu wujud, dan kita yakin kata Allah Ta'ala wujud dan ternafi tiada, sama tak? Tak sama. Boleh tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bawa kita pergi lakah lagi. Cuba kamu tengok pula. Boleh? Cuba kamu tengok pula. Tinggal hak ni semata, utruk hadha wanzur fima ba'du. Apa yang orang kafir kata? Boleh? Mungkin tulis sini sikit. Tulis sini sikit. Ka'annahu qala. Utruk hadha. Utruk hadha. Alladhi dhakarna min kaunihi min Rabbil Alamin. Boleh? Wanzur fi kalimatihim. Wanzur fi kalimatihim. Al-hamqa'a. Al-hamqa'i. Kalimatihim al-hamqa'i. Wa ta'ajjab minha. Boleh? Nampak tu? Baik. Habis itu. Baca sikit mai. Baik. Bapa ustaz ada bahas? Bapa kita ada bahas adrib. Bapa Musa ni sebut summa adraba tu. Boleh? Daripada mana pihak adraba? Daripada am. Kita belajar al-idrab ni, gapo lafaz yang menunjuk kepada makna idrab? Bal. Betul tak? Bal. Tapi sini am yang ada sebelum daripada bal. Lepas ni akan ada bal. Nampak? Am sini pun makna idrak juga. Dia ada am sini makna idrak juga. Sebab tu kita kena takdir lagu tu tadi. Jadi pas ni sini musannif apa? Musannif Allah Subhanahu Wa Taala akan buat dua kali idrak. Yang ni gini. Bila kita kata Al-Quran tu benar, Al-Quran itu tak ada keraguan lagi bahawasanya apa? Dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Benda ni sungguh tak sungguh, mu tengok gapo pokok ni kata. Nak cuma tinggal hak ni semata, mu tengok pokok ni kata gapo. Boleh tak mu tengok? Boleh tak? Cuma tengok pokok ni hak tak cilik ni kata gapo. Bahawa Al-Quran ni bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah kalam-kalam sihir dan perkataan-perkataan sihir. Mampu tak mu kata gitu? Tak mampu juga. Sebab tu diidrak sekali lagi. Bal. Selepas daripada am tu mari bal pula sekali lagi. Nak cerita kata tak mampunya nak paling tengok gitu kepada apa? Bahawasanya kalimah ini, yakni Al-Quran itu adalah daripada kalam-kalam sihir. Tak mampu. Nampak? Dua kali idrak. Idrak daripada hak ni kepada hak ni balik semula kepada haqqan. Sebab tu lepas bal kedua Allah Taala kata apa? Bal huwal haq. Faham tak? Bal huwal haq. Nampak dah? Nah, summa baca sikit. المراد به هنا بالضرب ترك الأول والأخذ فيما هو أهم. Boleh? Okey. كأنه قال اترك هذا الذي ذكرنا من كونه من رب العالمين. وانظر في كلماتهم. Fi kalimatihim orang-orang kafir lah. Yakni orang-orang kafir yang tidak mengakui hakikat demikian tersebut. Boleh? Tak mengakui hakikat apa? Hakikat bahawasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lepas tu tengok kepada perkataan mereka. Wanzur fi kalimatihim al-hamqa wa ta'ajjab minha. Wa ta'ajjab minha. Mana perkataan mereka? Am yaquluna iftarah. Bahkan berkatalah mereka itu iftarah. Gitu. Nampak? Tulis pada am yaquluna iftarah tu, kena terjemah balik sini. Bahkan segala kafir itu mengatakan.
Muhammad itu telah mereka-rekakan Al-Quran. Telah mereka-rekakannya Al-Quran. Itulah. Boleh? Habis cakap tu. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala nak bawa kita daripada qadiyah asal, dia nak palingkan sikit supaya kita tengok qadiyah asal tu tadi dengan lebih kuat. Qadiyah asal kita adalah nak mensabitkan Al-Quran itu daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bukan nak cerita selapis, Allah Ta'ala nak cerita berlapis-lapis. Dengan dia kata Al-Quran itu daripada, sungguhlah tidak ada keraguan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Lalu dia palingkan sikit, dia kata, tinggal sini mata, tengok hal ni pula. Tengok apa mereka kata. Am yaquluna iftarah. Bahkan mereka tu tadi telah kata dah tu, setara tu. Kita kata wajib yakin tu tadi. Orang kafir kata dah tu tadi. Muhammad telah mereka-rekakan Al-Quran. Dak. Sebab tu bal huwal haq. Dia kata kita. Nampak tak? Dak. Bahkan Al-Quran itu adalah yang benar. Faham tak? Al-Quran itu adalah yang benar. Faham tak? Nampak tak ni? 2 kali bal tu. 2 kali idrak. Tu. Habis cakap tu. Am yaquluna iftara. Habis dah main tapi. Okey, habis. Lepas tu musannif kata summa adraba an zalika. Boleh? An zalika ke apa? Apa zalika? Kaunihi munazzalan min rabbil alamin itulah kaunihi munazzalan min rabbil alamin tu ila qaulihi, kepada katanya ke apa? Am yaquluna iftara. Apa makna iftara? Ai ikhtalaqahu Muhammadun. Mereka-rekakan akan dia, akan Al-Quran itu oleh Muhammad. Siapa fa'il kepada yaqulun? Al-kuffar. Yani Al-kuffar kata Nabi Muhammad SAW telah mereka-rekakan Al-Quran. Nampak? Apa tu? Li'anna tu elak kepada adrabah. Li'anna tu elak kepada adrabah. Li'anna am hiyal munqati'atu, ialah am munqati'ah. Boleh? Kita ada am muttasilah, kita ada am munqati'ah. Kita belajar dah ni. Al-kainatu yang adalah dengan makna bal. Boleh tak? Tu. Wal hamzatu, bal dan hamzah. Boleh? Maknahu, yani makna apa? Makna al-madhkur min al-ayah ni tadi. Gana bal ayaquluna iftara. Boleh? Bal ayaquluna iftara. Bahkan adakah mengatalah mereka itu Muhammad telah mereka-reka? Tujuannya apa kata lagu tu? Ingkaran liqaulihim. Boleh tak? Ingkaran nak mengingkarkan bagi perkataan mereka. Mana perkataan mereka? Mana perkataan mereka? Iftarah sahaja. Tanda malik. Iftarah sahaja. Yaqulun tak kata. Boleh? Tu. Iftarah. Wa ta'jiban minhum, dan ajib daripada mereka. Lagu mana mu boleh kata Muhammad reka benda ni? Boleh. Dan kalau kita tengok dalam hasyiah-hasyiah, kenapa disebut ta'jiban? Kerana mereka di dalam hati kecil mereka sudah tahu ini bukan daripada Muhammad. Benda tu hanya mulut ya. Nampak tak? Sallallahu alaihi wasallam. Lidhuhuri amrihi fi ajzi bulaghaihim min mithli 3 ayatin minhu. Dan kita dah maklum, sekurang-kurang apa? Sekurang-kurang surah dalam Al-Quran ada berapa? Berapa ayat? 3 ayat. Sebab tu disebut an misli 3 ayatin minhu. Nampak tak? Wahakadha. Kerana telah zahirlah urusannya, amrihi, ay amri dhalika. Apa dhalika? Kaunil Qur'ani min rabbil alamin, laisa min Muhammad. Boleh? Kaunil Qur'ani min rabbil alamin, laisa min sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Muhammad. Boleh? Kerana telah zahirlah urusan ini turun Al-Quran ini tadi daripada Allah Ta'ala, pada lemahnya yang bijak pandai daripada mereka kufar. Boleh? An misli 3 ayatin minhu, ay min al-Quran, ay an ityani misli 3 ayatin, daripada mendatangkan yang seperti 3 ayat-ayat daripadanya. Boleh? Daripada Al-Quran pula. Lalu Allah Ta'ala katakan, bal huwal haqqu. Bahkan apa?
Al-Quran itu ialah perkara dan suatu yang benar. Summa adraba anil inkari ila itsbati annahu al-haqq. Dan sini apa? Idrab dengan makna apa? Membatalkan. Idrab itu nak membatalkan apa? Nak membatalkan ingkar mereka tu tadi. Iftarah mereka tu tadi batil. Salah. Nampak tu? Jadi Allah Ta'ala katakan summa adraba. Allah Ta'ala mengidrabkan daripada ingkar tersebut bawa pergi kepada isbat. Bahwasanya annahu, yani annal Qur'ana apa? Al-haqqu min rabbika wa lam yaftarihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama qalu ta'annutan wa jahla. Ya tu? Daripada isbatkan bahwasanya Al-Quran itu benar daripada Tuhan kamu. Boleh? Tuhan kamu wahai Muhammad. Boleh? Tuhan kamu dan Tuhan mereka. Tuhan kamu dan Tuhan mereka. Walam yaftarihi ay walam yakhtaliquhu walam yakhtaliqhu Muhammadun, dan tidak mereka-reka lah akan Al-Quran tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qalu, seperti mana mereka telah berkata. Boleh untuk tujuan menganjing-anjing dan untuk tujuan apa? Kejahilan. Dalam keadaan jahil, menganjing-anjing dan apa? Untuk hal keadaan menganjing-anjing dan keadaan jahil. Hal apa ni? Hal dalam bentuk masdar. Boleh muta'annitina wa jahilina. Jadi gitulah. Muta'annitina wa jahilina. Boleh? Nah, tu. Jadi litunzira qauman ma ila akhirih, insya-Allah esok. Boleh? Nah, insya-Allah. Ini kita baca banyak sikitlah. Jangan target. Banyak sikit. Ini litunzira qauman ma. Allah Taala nak cerita gapo tujuan Al-Quran. Gapo tujuan Al-Quran. Insya-Allah Dek tu. Masya-Allah usul Al-Quran Usul Al-Quran ni kalau kita dengar tak puas. Boleh? Kita dengar tak? Ingat kau pahal dah. Tanzih apa? Pahal dah kata Allah Ta'ala nak cerita Al-Quran tu. Sungguh tak ada keraguan turun daripada dia. Ingat setakat tu ya? Dok. Nak suruh yakin sekali tu. Alih pergi pulak. Nampak tak? Wah, kata. Boleh dah? Tu. Jadi mampu tak kita kata aku telah memahami semua Al-Quran? Ui, besar. Besar perkataan itu. Tak mampu kita kata. Boleh? Dan kita telah yakin hari ini bahawasanya Al-Quran itu mu'jizun lil bashar. Boleh? Jadi kalau kita tak mampu nak faham belaka, kita boleh sikit apa dah. Jadikan benda tu sebagai satu ibadah, sebagai hujah kata untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, insya-Allah tu Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka zakiruna